أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris yang ke-10 daripada atas. Muka surat 3, baris ke-10 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bicara ilmu ini, yakni ilmu tauhid, bicara pada zat Allah Ta'ala, daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya atas Allah, dan barang yang harus baginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada segala rasul. Demikian jua dengan makna daripada sekira-kira barang yang wajib baginya bagi rasul, dan barang yang mustahil atasnya atas rasul, dan barang yang harus baginya bagi rasul. Dan bicara ilmu ini, ilmu tauhid, bicaranya apa? Asalnya bicara ni dipanggil maudhu'. Maudhu' ni pembicaraan dia, bahasan dia, agenda dia apa. Ilmu tauhid ini nak cerita hak dia sebenarnya, hati dia panggil bicara. Bahasa Arab asal dipanggil maudhu'. Maudhu' ilmu. Maudhu'. Kita tadi cakap maudhu' dah. Ada tak? Duk cakap panjang-panjang maudhu' itu sebenarnya tak. Tak cakap kita. Dia dicakap berbelit-belit dia cakap. Tangkap tu, tangkap ni, tangkap tu, tangkap ni. Maudhu' ni penting sebenarnya. Orang bercakap ni, maudhu' dia apa? Sebenarnya agendanya apa? Nak cara apa sebenarnya? Kalau cakap panjang ni, ada cakap kita? Cakap? Cakap kata maudhu'nya apa awak nak ni sebenarnya? Haji? Tak ajing kita dah. Maudhu' ni bicara. Maknanya kalau kita kata tauhid, cerita hak apa? Cerita hak sifat Allah, sifat Rasul. Kalau fiqh cerita hak apa? Nak fiqh nak cerita hak perbuatan kita lah. Hak mana hak wajib kita buat, hak mana hak kita tak boleh buat. Tu fiqh. Dan kalau maudhu' bicara ilmu tasawuf pula, bicara ilmu tasawuf ni nak cerita bab hak datang ke atas hati kita tu. Hak sifat-sifat yang datang atas hati kita, ahwal, kelakuan kalau yang datang atas hati kita. Nak bicara hak sifat amari di hati. Itu maudhu' ilmu tasawuf. Nanti kalau kita cari kahgak maknanya maudhu' ilmu tauhid. Lah nak betul pegangan lah. Maudhu' ilmu fiqh, biar pekerjaan kita tu, amalan kita tu betul lah. Hak kita wajib buat hak mana. Kemudian maudhu' bicara ilmu tasawuf ni, berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati. Itu dipanggil maudhu' bicara. Yang mana dalam kitab Faridatul Faraid ini didatangkan sebahagian daripada dipanggil mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni pendahuluan ilmu. Yang mana mabadi ilmu ni ada 10. Dan kitab dipanggil Al-Mabadil Asyarah. Pendahuluan yang 10. Tapi dalam kitab kita hanya datangkan nama ilmu, ilmu tauhid,
ilmu tauhid ni ilmu bab apa ni? Perhimpunan bab pegangan. Sekarang pula apa bicara ilmu ni yang terakhirnya dan faedah guna ilmu tauhid untuk ngaji. Kemudian ambilan dia, istimdad dia. Istimdad dia, ambilan dia daripada mana? Hadis atau tak didatangkanlah. Kemudian apa hukum belajarnya pun tidak didatangkan. Itu di antaralah, di antara 10 perkara yang berkaitan dengan ilmu. Mana perkara ini nak kena tahu jugalah. Kalau tahu juga, kalau kata nama ilmu, ilmu tauhid, ilmu nak mengesahkan Allah. Ilmu tauhid ni perhimpunan i'tiqad pegangan. Hak pegangan ilmu tauhid ni. Ilmu fiqh, ilmu berkaitan amal-amal hak tidak amal, semaya, puasa. Ilmu tasawuf ni ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati. Itu nama dia, nama ilmu lah. Takrifan istilah ilmu. Nama ilmu, ilmu tasawuf. Dia ada nama dia, dia ada dia punya istilah dia. Ini sekarang nak pergi kepada maudhu' dia, bicara. Apa bicara ilmu tauhid? Bicara ilmu fiqh, pergi kepada perbuatan mukallafin, perbuatan kita ni. Dia sebut hukum hakam, hak mana yang diwajibkan kepada kita, hak mana yang dilarang daripada kita. Sama ada hak diwajibkan dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab munakahat, dalam bab janayah. Ada perkara-perkara yang diperintahkan kepada kita dalam bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah. Ada perkara-perkara yang dilarang kepada kita dalam bab ibadah, muamalah, munakahat dan janayah. Itu maudhu' pembicaraan ilmu fiqh, maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf ni hak tadilah, hak berkaitan dengan hak perkara yang datang ke atas hati kita. Itu pembicaraan ilmu tasawuf, bicara bab hati, sifat-sifat hati. Manakah sifat-sifat yang baik, manakah sifat-sifat yang keji. Selesai pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat hati, sama ada sifat baik ataupun sifat yang jahat. Kemudian apabila selesai ada waktunya, kita amal ibadat, wajib sunat, nak berbicara pula berkaitan dengan ahwal, kelakuan yang datang ke atas hati kita ni. Sebab hati kita kalau lama kau naik, kau meningkat. Jadi satu-satu kedudukan tu dia ada bicara dalam ilmu tasawuf, tapi itu bukan ilmu tasawuf fardu ain. Itu ilmu tasawuf yang membicarakan berkaitan dengan maqam, kedudukan dalam hati ni. Apabila syariatnya sempurna, tauhidnya sempurna, fiqh fardu ainnya sempurna, tasawuf fardu ain, pembicaraan sifat-sifat hati. Hak wajib kita kena tahu sekurang-kurang sifat mahmudah 10 perkara kita wajib tahu, dan wajib kita semar ke hati, ke dalam hati kita. Sekurang-kurang kita wajib kena tahu 10 sifat mazmumah, dan kita wajib kena bersihkan daripada hati kita. Ini kewajipan asas kita. Sempurna kewajipan, kita pun perbanyakkan amal sunat. Dengan semai sunat, semai sunat. Berbanyak semai sunat ni bukan semai rawatib. Semai rawatib ni nak tapung semai fardu kita. Semai fardu kita kan banyak cacat dia kan. Banyak kekurangan dia kan. Banyak ropong dia. Ropong dia bila banyak sangat, lubang dia banyak sangat, tapung pun hilang. No. Bila lubang tu besar, kita pun tapung ada, hilang. Apa? Ropong banyak sangat. Tu kitanya. Supaya fardu kita banyak ropong, banyak kekurangan. Supaya sunat bobo rawati tu gitulah. Alhamdulillah dah. Tuan beri kita kekuatan beri semai rawati tu. Tapi orang kata perbanyakkan amal sunat, nak berbicara bab ahwal, kedudukan yang datang ke atas hati kita ni, bukan semai sunat gitu. Main sunat ratus-ratus rakaat. Ni baru nak bicara bab peningkatan hati.
Sebab apa? Sebab sembahyang adalah tariqah perjalanan untuk menyucikan rohani. Dan kita mundiatul musalli itu kan, alhamdulillahillazi ja'ala salat tariqatan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan solat tariqah perjalanan penyucian rohani bagi orang-orang yang muttaqin. Sembahyang mana jadi tariqah penyucian rohani? Sembahyang ratus-ratus rakaat. Kemudian dengan puasa sunat, puasa sama-sama. Kemudian dengan mengaji Quran, 2-3 hari khatam sekali, 2-3 hari khatam sekali. Ini nak cerita ni. Oh, dia ni khatam sebulan sekali tu. Oh, tu beradam dah tu. Saya orang dah. Lebih dah tu. Tapi tak bicara tu. Kalau baca Quran semuka sepagi tu, alhamdulillah lah kodoh-kodoh. Jangan komen. Kita la haula wala quwwata illa billah. Kita disebut Allah sepatah pun bisa dah. Bukan wak komen. Yang salah faham ni. Tapi nak cerita amal sunat yang meningkatkan kedudukan hati. Amal sunat tadilah baca Quran. Ini fakhotam. Pakai kisah-kisah. Di kalangan orang-orang terdahulunya, khotam sekali-kali, 2 hari sekali, Ramadan 2 kali, 1 hari, siang sekali, malam sekali. Meningkatkan kedudukan hati. Kemudian berzikir pula, belah-belah ribu, puluh ribu. Tapi orang ni nak cerita ahwal hati, kedudukan peningkatan hati dalam pembicaraan ilmu tasawuf fardu kifayah, bukan fardu ain tasawuf hakikat. Tu kena asas-asas agama kena cukup. Asas-asas agama kena cukup. Jangan duduk lompat-lompat gitu. Asas agama. Pegangan pertama sekali, hak reka, hak syariat zahir kena sempurna. Sempurna dalam bab ibadah, sempurna dalam bab muamalah, munakahat kena sempurna. Bab muamalah kena sempurna. Dalam bab muamalah, jual beli, ada perhubungan sesama kita, bab muamalah kena cermat. Kata cermat dalam buat amalah, bab syariat pun tak lepas. Itu nak cerita bab peningkatan kedudukan hatinya macam mana. Itu nak cerita bab peningkatan hati. Belum nak cerita lagi bab kurniaan Tuhan di hati kita pula. Itu cerita bab ilmu tasawuf. Tapi bukan pembicaraan fardu ain, membicarakan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah, hak memang wajib fardu ain kita mengetahui tu. Ada cerita bab kedudukan hati. Kemudian hak pembicaraan ilmu tasawuf, hak berkait dengan ahwal hati, peningkatan di hati, level dia tinggi dah. Tidak ada tujuan yang lain daripada Allah. Macam tujuan orang syariat beramal. Orang syariat beramal, dia ada tujuan lain. Bukan kerana Allah semata-mata. Orang syariat beramal, dia nak kepala, dia nak masuk syurga. Takut ke dosa, kena takut ke api neraka. Maknanya, nak kepada makhluk. Takut kepada makhluk. Nak syurga, panggil nak makhluk. Takut neraka, takut makhluk. Neraka ni Tuhan ke? Neraka ni makhluk. Takut apa ke makhluk? Makhluk tak bukan. Ya dah. Dengar separuh jalan, siap. Takut apa ke neraka? Neraka makhluk. Makhluk tak bukan. Tu cerita pandang tu Allah buat. Bukan neraka buat. Makhluk tak bukan. Kita ingat agama ni neraka lah. Apa pula ni? Makhluk tak bukan. Keesaan pada perbuatan kan. Ini ilmu tauhid kita sebut lepas kan. Ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku Allah buat. Sama ada berlaku di dunia, berlaku di akhirat, Allah berlaku buat. Allah Tuhan kita bukan di dunia sahaja. Kita sampai di akhirat sudah tidak ada Tuhan. Masuk syurga, habis. Tak ada Tuhan dah. Kita Tuhan sendiri. Tak. Jadi kita nak ke makhluk, nak ke syurga. Takut ke makhluk, takut ke neraka. Ini orang panggil ibadat orang awam.
Ibadat orang syariat beginilah. Ibadat orang syariat ni bukan hamba dengan penghulu. Ibadat orang syariat ni macam pekerja dengan majikan. Itu kedudukan kita. Macam pekerja dengan majikan. Kita kerja dengan token bukan kerana dia. Cara apa kita ke dia? Kita nak upah dia je. Dia upah kita kerja, tidak upah kita berhenti. Kita kerja kerana dia. Sayangnya kita ke dia. Nak pergi kerja suka sembang lah. Nak suruh dia kaya. Gitu. Medak. Lepas berhenti kerja, pecing dah contohnya, ataupun berhenti dah kerja, jumpa dengan majikan tu, kita paling muka kelain. Kecil. Dan masa kita kerja dengan dia, hari tu macam-macam dia tekan kita. Tapi berapa hari tu masa kena tekan senyum semua, cakap manis semua, nak gaji. Lepas tu dia ni, dia ambuh dah. Atau panggil pekerja dengan majikan. Adapun kalaulah hamba dengan penghulu tak ada nak apa-apa, sebagai hamba khidmat. Penghulu makan, penghulu pakai. Itu hamba dengan penghulu. Kita macam pekerja dengan majikan. Itu kosak amal syariat. Salahnya tidaklah. Tapi gitulah kedudukan kita. Tapi apabila pergi kepada nak penyucian rohani, tidak ada kerana lain. Kalau orang yang konon-konon nak bawa tarekah penyucian rohani, duk cerita lagi. Orang duk tarekah ni dapat hati khamak tu, boleh ni. Mati jadi wangi, boleh tu, boleh ni. Jadi gitu, jadi gini, bukan. Tak jujur. Ambil tarekah perjalanan nak menghadap Tuhan. Lepas apa jadi di kita, serah ke Tuhan, buatlah guna-guna kau. Tuhan beri kita kalau kau cerah dalam mak, serah ke Tuhan. Kita tambah tu kerjaan Tuhan. Kita hanya hamba buat perjalanan untuk menyucikan rohani. Betul? Apa yang Tuhan buat, serah ke Tuhan. Ni ambil tarekah ni, kalau mati wangi tubuh kita. Nak benda dunia. Itu benda dunia orang panggil. Mulia dunia. Lepas tu wangi sungguh kedok, tak tahulah. Sebenar ke kelibat syaitan ke, tak tahulah tu. Perkiraan kita ni, dia macam mana, dia dengan Tuhan, iman masing-masing. Tapi kalau kita nak cerita bab penyucian rohani, kita ada cerita bab dapat tu, dapat ni. Lama-lama hati kita terbuka, kita boleh nampak benda yang akan berlaku di masa akan datang. Hati kita terbuka, kita boleh nampak rahsia alam. Tu tak jujur. Tak jujur. Nisbah tarekah lah tak jujur. Nisbah syariat kita tadi nak pahala pun jujur. Dah dia panggil ikhlas dah. Ikhlas ni jujur, ikhlas ni. Dia panggil ikhlas dah jujur dah. Walaupun sebenarnya bukan nak Allah, nak syurga. Tapi nisbah kita syariat, ijma' ulama, ikhlas dia panggil. Mukhlisin dah. Tapi tak sampai lah tahap muhibbin, muwahhidin, tak sampai itu tahap kesempurnaan agama. Tapi ijma' ulama ikhlas. Bab syariat gitulah. Tapi kalau cerita bab, nak cerita bab dalaman, penyucian dalaman ni, kalau ada cerita-cerita yang nak menarik minat orang dengan perkara-perkara yang Tuhan beri atas dunia ni. Tuhan beri karamah contohnya. Itu benda dunia, kurniaan daripada Allah. Tapi kalau di hati kosak nak karamah, dia panggil orang tak jujur. Hati dia panggil hati serong dia panggil. Ini sebab perjalanan orang dia jahat. Ini sebuah perjalanan ni, jangan salah faham. Ini sebuah nak cerita bab peningkatan di hati. Dia panggil orang tak jujur, orang tak sebenar. Orang ada matlamat lain. Orang yang ada matlamat lain dipanggil orang jahat. Orang tak jujur lah, orang tak baik. Itu termasuk dalam ilmu tasawuf juga. Pembicaraan bab akhwal hati. Pembicaraan dia. Tapi maudhu' ilmu tasawuf asasnya, pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat. Sama ada sifat mahmudah ataupun sifat mazmumah, yang hukumnya wajib fardu ain kita mengetahui dan wajib fardu ain kita beramal dengan bahawa sifat mahmudah kita semar ke dalam hati kita, sifat mazmumah kita buang daripada hati kita. Ini kedudukan syariat lah. Tapi kedudukan syariat ni dia akan turun naik lah.
Sama macam zahir, kadang-kadang kita patuh hukum, kadang-kadang kita terlanggar. Bab ta'ah hati itu juga, kadang-kadang hati baik, kadang-kadang hati itu jadi ikut lain, ada timbul riak sikit-sikit, ada timbul takabur. Ini kedudukan syariat yang mana bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu sebab mereka nak solid, tak jadilah seumpama tu. Itu pergi pada perjalanan penyucian rohani, tapi itu kena mengaji gadong tu. Kita betul bab syariat ni, kita mengaji ilmu syariat. Kita nak dapat peningkatan lagi, tapi nak dapat peningkatan agama kena lengkap. Pegangan ke pekok ke apa kena lengkap. Bukan lengkap ilmu saja, lengkap dengan amal. Amal lebih sukar daripada ilmu. Bila kita nak dapat peningkatan, nak pergi pada penyucian rohani tarekat contohnya, kena belajar dulu. Belajar pusaka dulu. Belajar tarekat mana sebenar, guru yang mana yang mursyid. Kita syaratnya macam mana, kena belajar dulu. Yang tu cerita orang kata aku sebenar, orang kata aku sebenar. Kena pakai gitu. Sebab semua mengaku sebenar belaka. Macam kata beramal syariat lah. Semua mengaku sebenar belaka. Waktu kata semayang dia sebenar. Waktu kata semayang dia sebenar. Kalau dah sebenar takkan dia semayang. Sebenar dia semayang tu. Tapi ada semayang betul, ada semayang tak betul. Semayang tak betul ni kalau kita kata kena belajar awak semayang tak betul, marah dia. Aku semayang tak budak dia tak betul kat mana? Dia berkata dia sebenar. Tapi nak tahu sebenar kena belajar. Sama dengan tarekat. Nak tahu sebenar bukan dia yang kata. Kita kena belajar sendiri. Lepas tu bila atas sudut istiqjal, atas sudut bokok, salah siap. Lepas tu kita macam mana? Kita kemah akidah, kemah bab pekok, kemah bab fadha'il tasawuf. Lepas tu gitu lah ni. Zahir kadang-kadang ikut hukum, kadang-kadang langgar bertaubat. Hati kadang-kadang ikhlas ikut hukum, kadang-kadang riak bertaubat. Tapi hati ni pun kita jadikan sifat. Kalau mari-mari khawatir dalam hati kita, berasa nak tunjuk ke orang ke, berasa lebih daripada orang ke, mari lintasan di hati, itu dipanggil perkara yang iktirariyah, perkara yang terjadi yang tidak duduk di bawah kuasa kita. Kata syarak tidak ambil salah. Kita buat amal molek dah. Mari orang, mari di hati berasa nak tunjuk, ia ke dia. Marilah di hati. Lepas tu kita tolaklah. Tunjuk ke dia wanda. Dia boleh beri pahala kita ke? Dia puji baru jalan kaki dia puji pula. Sebab kalau kita tepeng buat amal, kerana dia sampai hari akhirat Tuhan perambat. Izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajraka indana. Gimu ambil pahala kepada orang yang kamu beramalkan dia. Kita beramal tunjuk siapa? Tunjuk pada sianu-sianu. Minta pahala dia. Kita beramalkan dia kan? Fala ajraka indana, Tuhan kata di sisi kami pun tak ada pahala sebab mu bukan beramalkan Allah. Kena perambat. Kalau kita buat amal nak apa tak dikan, kita nak pahala nak syurga kan? Lepas tu kita beramal riak, tiba-tiba pahala tak ada, Tuhan suruh kita minta pahala orang tu. Allah tu boleh pahala kita. Jadi marilah riak, kita pun tolak. Syarat tak ambil salah, boleh pahala lain pula dah. Pahala kerana kita tolak sifat mazmumah, syaitan suara. Tapi tak ada salah, marilah lah tak ada salah. Kita tengok orang kurang sikit, orang-orang biasa-biasa, kita rasa aku lebih dari dia. Marilah, itu syarat tak ambil salah. Hak salahnya kita jadikan hak nah saat ni tu aku lebih daripada dia, jadikan sifat kita. Itu dia panggil ikhtiyariyah, pilihan kita. Kita jadikan takabur tu sifat hati kita. Apalah syarat ambil salah. Kalau mari lah lintas tu dia panggil khawatir, lintasan ke atas hati kita, itu dia panggil perkara yang iktirariyah, perkara yang terjadi tanpa pilihan kita, syarat tidak ambil salah. Tapi jangan elok lah. Sebab lintasan mari itu ada tujuan supaya lekat di hati kita. Tapi kalau kita tak lekatkan di hati kita, maka walaupun kita tak salah, tapi lintasan tu akan mari semua. Jadi macam nak supaya lintasan tu tak mari? Baru cerita bab peningkatan kedudukan hati yang. Tapi waktu cerita lain lah pula tu. Dan cepat-cepat sangat. Sama sekali orang perempuan. Orang perempuan ni dia ni
Dia jiwa sikit. Kan tak? Dia jiwa sikit. Tengok cerita gapa-gapa dia nangis dah. Dia jenis jiwa sikit ni. Dia mudah nak terima benda-benda yang berbentuk sentimental. Benda yang gitu sikit. Oh ni Brahman dapat ni. Puang hak tamu sekali. Puang hak memang nak. Bagus nak benda gitu, tapi kena berlalu. Kena berhati-hati. Sebab kalau tengok ni kalau naik mahkamah lah. Ajaran-ajaran yang nyata sesat tu kan. Naik mahkamah, di antara pengikut yang paling ramai orang perempuan, tak mana lelaki. Kadang-kadang ajaran tu jelas-jelas. Kalau suami ditinggal dah, bini tak tinggal lagi. Suami kata tinggal lah, siang, jadi ramah, dah orang tinggal, harap kuat. Kalau lelaki tinggal dah, perempuan dia masih siang, sentimental. Itu dah sebut lah. Dia jiwa. Kena cermat sikit lah. Bagus. Tomok kepada benda-benda lebih ni bagus. Tapi jangan istiqjal, jangan gopoh. Dalam kitab Minhajul Abidin, salah satu sifat mazmumah adalah istiqjal, gopoh. Gopoh lah salah satu daripada peluang syaitan menipu daya anak Adam. Gopoh dalam belajar, gopoh dalam amal. Gopoh dalam belajar, fardu ain pun tak bayar lagi, dia nak gaji benda lain. Gopoh dalam amal wajib tak sempurna lagi, taubat tak bayar lagi, nak pergi jembur amal sunat. Gopoh pada bab kedudukan. Nak cerita kedudukan macam mana, syariat pun besar lagi, gopoh dia pada. Kemudian syariat comel dah, amalan syariat pun comel dah. Kemudian memilih jalan tarekah yang sebenar. Gopoh juga nak naik makan cepat, pun tak pakai dah. Itu gopoh dah tidak balik. Hak jenis gopoh ni akhirnya berpindah satu tarekah. Sebab apa? Beramah. Bila lah sampai Tuhan, jumpalah tarekah lain pula. Yang lain pula. Waktu beramah kan, ni tak tahu tepi dah tinggal. Beramah hak baru dulu. Beramah. Gopoh. Tu kata ni saja dah dipindah. Ni cerita tarekah betul-betul belakang ni. Tapi kenapa dia tak berjaya? Dia gopoh. Tak ada selesai. Gopoh nak dapat kedudukan. Ni tarekah yang sebenar ni. Jadi gopoh salah satu daripada peluang syaitan menipu daya anak Adam. Kadang-kadang bila orang main pasien tu, kita orang tua-tua ni main duk belajar sejak surat, nak betul pegangan, main belajar majlis surat, nak betul semayang bang, nak betul hukum hakam main berjemaah, nak betul berhati. Bila ada benda tu. Kita orang tua dah nak beramal lah. Yelah nak beramal kena ada ilmu. Nak beramal tapi tambah nak cepat. Istiqjal gopoh. Kena jaga-jagalah. Syariat pun samalah. Syariat benda terang-terang pun. Kadang-kadang ada yang sebenar, ada yang halal. Bab pegangan asas usuluddin pun benda yang jelas-jelas usuluddin, benda yang tidak ada pertikaian, tak ada khilaf bab usuluddin. Sebab bab usuluddin lah. Memang dalam usuluddin ada orang dia, ada cabang dia juga. Tapi nak cerita bab asas usuluddin, dia tidak ada pertikaian. Usuluddin tapak agama yang sama daripada Nabi Adam AS sampai kepada Nabi kita. Bab banyak perbezaannya bab syariat zahir. Tapi kalau bab usuluddin yang memang solid hanya satu jalan, kadang-kadang orang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang terpesong di tempat yang jelas terpesong. Paling mudah pegangan ni. Terpesong. Sebab pegangan. Pekah. Dia banyak cabang. Pekah ni. Ada bawa sebenar, ada bawa tak sebenar. Kadang-kadang ialah mengelirungkan orang, menyusahkan orang, menyempitkan orang. Sepatutnya perkara-perkara yang perlu kita sederhana. Pekah ni jangan sempit sangat, jangan buka luas sangat. Bila abu juga. Sebab pekah kadang-kadang bawa hak
payah ataupun tak payah pun menyusahkan, mengejutkan orang lah, mengejutkan orang. Ada lagi orang tanya, dia tanya hak semaitan khusi. Kata saya jawab sekali dah semaitan khusi. 3-4 tepat saya jawab kata. Kata tak dengar lagi, nak mana dia. Timbul kecoh kan. Semaitan khusi tidak sah. Kejutlah orang ni. Dah, lama mana semaitan khusi? Tidak sah. Menangis orang tua. Dia kata makcik, menangis kata saya. Makcik nangis dah. Bayangkan, tak sah. Makcik lama mana dah semaitan khusi? Tahu, berapa tahu nak ingat dah dia katanya. Nanti dia betul sah. Tu bab syariat zahir. Nak bicarakan macam mana? Lepas tu bab syariat tu. Tapi nak ceritanya bab syariat. Bab usuludin. Hanya satu jalan pun boleh terpesong. Jelas-jelas terpesong. Tu bab syariat. Kalau bab tariqah. Tu kena hati-hatilah. Kena berlalu molek. Yang ikut pada dakwaan akuan orang. Kita kena mengaji molek. Tapi kita orang awam ni mengaji syariat ni lah. Kena faham ilmu ni ilmu apa. Hak mana yang wajib kita belajar. Hak setakat mana yang wajib kita belajar. Ini hak yang kita ni. Lepas tu nak jembur. Lebih-lebih itu. Lepas tu atas kedudukan masing-masing lah. Cuma jangan kopoh. Jangan kita macam nak atur pula. Lepas tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ada bahagian, alhamdulillah. Tak ada bahagian, kita ada niat hati dah. Lalulah tuan rezeki boleh ni buat amal tu lebih lagi. Contohnya ada niat, ada azam, mudah-mudahan ada bahagian dah. Pahala walaupun kita tak sempat nak buat sekalipun. Tapi hak buat kita ni biar tangga. Jangan nak lompat-lompat, nak lakon-lakon. Jadi sekarang nak cerita berkaitan maudhu' ilmu. Dan bicara ilmu ini, apa agenda, apa bahasan dia, ilmu tauhid ni pada zat Allah Ta'ala. Nak bicara berkaitan dengan zat Allah, nak bicara berkaitan dengan zat Allah, bicara dari segi mana ni? Daripada sekira-kira barang yang bersifat yang wajib baginya bagi Allah, dan barang yang bersifat yang mustahil atasnya atas Allah, dan barang yang bersifat yang harus baginya. Nak berbicara bab zat Tuhan, tapi bukan nak bicara bab zat Tuhan tu, nak bicara berkaitan dengan sifat Tuhan. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Nak bicara bab sifat Tuhan. Manakah sifat yang wajib, manakah sifat yang mustahil, manakah sifat yang harus. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Sifat mustahil pun nak kena tahu juga. Sifat mustahil pun kita nak kena tahu juga. Nak kena ngaji juga. Kemudian kita pun wajib berpegang. Bukan berpegang dengan sifat mustahil. Berpegang dengan hukum bagi sifat mustahil. Apa hukum bagi sifat mustahil? Tidak sama sekali ada di Tuhan sifat ni. Kita nak pegang hak tu. Contoh-contoh. Lemah, sifat mustahil. Hukum dia nya tidak. Allah Tuhan tidak lemah. Itu hukum kepada sifat mustahil. Sifat mustahil ni perkara yang tak terima di akal. Nak kata lemah ni ada di Tuhan. Apabila lemah ni perkara yang tak terima di akal, nak ada di Tuhan, maka hukumnya tidak ada sifat lemah di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Bukan nak pegang sifat lemah. Nak pegang sifat lemah macam mana? Sebab takrif mustahil sifat lemah ni perkara yang tak terima di akal. Nak kata ada sifat lemah di Tuhan. Lepas tu kita pegang macam mana? Pegang hukum dia. Apabila sifat lemah ni akal tak terima, nak kata ada di Tuhan, kita pun peganglah sifat lemah ni tak ada di Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak lemah. Itu yang kita nak pegang. Kita pegang dah Tuhan kuasa, sifat wajib. Nak pegang buat apa lagi Tuhan tidak lemah. Ini bab pegangan. Selain daripada pegang hak sifat, hak wajib, hak mustahil dia, hukum nak kena pegang juga. Tidak lemah nak kena pegang juga. Barulah sahih kita pegang hak kuasa. Kalau kita pegang hak kuasa konon-konon je, tapi tidak lemah tu tidak ada di akidah kita, mungkin jugalah takkan kuasa habis. Ada jugalah satu-satu perkara Tuhan lemah. Maknanya pegangan Tuhan kuasa tu bukan pegangan.
dengan kata je pegangan. Kalau betul kita berpegang Tuhan kuasa, pastilah di akidah kita ni ada pegangan Tuhan sama sekali tidak lemah. Pasti kena ada waktu. Tapi pasti tak boleh. Tak boleh pasti. Nak biar sebut suka sakap, biar sampai. Tidak lemah kena pegang juga. Yalah kalau dah pegang Tuhan kuasa, tidak lemah kemarilah sekali juga. Apabila kita pegang Tuhan kuasa, lazimnya, mestinya Tuhan tidak lemah. Begitulah. Mesti dia tau. Lazim dia begitulah. Bila pegang Tuhan kuasa, pastilah kita pegang Tuhan tidak lemah. Pasti gitu. Tak boleh main duk. Lazim. Pasti tak boleh. Nak kena sebut-sebut sakat. Banyak akidah ni. Pasti. Takut dok kan? Takut ada pegang kita Tuhan tidak lemah. Takut ada. Dah pegang Tuhan kuasa, mestilah kena ada di akidah Tuhan tidak lemah. Tu gitulah biasanya. Tapi tak padang gitu. Berakidah tak padang lagi tu. Kena pegang-pegang lalu dah. Tuhan tidak lemah. Itu akidah. Macam contoh ayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu, Tuhan kata, atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tengok. Apabila Tuhan tu hidup, memanglah tidak mati. Tapi kenapa Tuhan kata pula, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Atas Tuhan yang hidup, yang la yamut, yang tidak mati. Dah hidup mati ke mana lagi? Hidup tak mati lah. Tapi kenapa Tuhan datang pula la yamut? Kena datang, kena kemah pula. Tuhan ni hidup yang tidak mati. Tuhan kuasa yang tidak lemah. Tuhan esa yang tidak berbilang. Tapi di huraian mesti ada. Macam kita huraian, qul huwallahu ahad. Kata alim yang Muhammad, bermula Allah Ta'ala Tuhan yang esa. Tuhan esa. Tuhan bukan jenis berbilang. Di huraian mesti ada. Tuhan bukan jenis berbilang. Ada di huraian. Perkara yang mustahil akan didatangkan juga. Tapi akan didatang tambah. Wahai datang senat dalam dah. Sifat wajib, sifat mustahil. Sifat wajib sesuai dengan sifat mustahil. Mestilah orang akan cerita mustahil tambah mesti tu. Kena ada lalu dah. Dia surat lalu dah tu. Tak boleh nak elok dah. Takut ketinggalan. Betul lah. Lazimnya Tuhan kuasa, Tuhan tak lemah. Lazim ni gitulah. Question dia. Tambah lazim. Tambah. Nak beri terang-terang lalu dah. Hak wajib, sifat wajib pun kena datangkan. Sifat mustahil pun kena datangkan. Berarti sifat mustahil nak pegang. Nak pegang mana? Sifat mustahil akal tak terima nak kata ada Tuhan. Lepas tu pegang macam mana? Pegang tak ada lah. Dan akal tak terima sifat mustahil di Tuhan kan? Contohnya, akal tak terima ada sifat lemah di Tuhan. Lepas tu kita nak pegang mana? Pegang Tuhan tidak lemah kan? Tak akal tak terima nak kata ada lemah di Tuhan. Tu bagi pegang mustahil tu. Bukan pegang mustahil dengan makna pegang Tuhan lemah. Ada orang begitu. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Nak cerita bab sifat Tuhan. Dan pada segala rasul. Atau pada kata pada zat Tuhan tu. Jadi bicara ilmu ini pada zat Tuhan. Dan juga bicara ilmu ini pada segala rasul. Kalau rasul nak bicara apa ni? Nak bicaranya demikian jua. Apa demikian jua? Tadi bicara pada zat Tuhan. Dan bicara pada zat Tuhan nak cerita hazat ke? Nak cerita hazat Tuhan besar macam? Tak, nak cerita sifat. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Tu Tuhan. Kemudian nak cerita pula Rasul ni. Dak Rasul cerita apa ni? Demikian jua. Gitu ya. Barulah kitab jadi tak panjang. Demikian jua. Apa demikian jua? Sama macam atas tu lah. Demikian juga mana daripada sekira-kira barang yang wajib baginya, sifat yang wajib bagi Rasul, dan barang yang mustahil atasnya, sifat yang mustahil atas Rasul, dan barang yang harus bagi sifat yang harus bagi Rasul. Itu demikian juga.
tu biasa buat dobik pun ni. Demikian juga takkan nak tulis macam saat ni panjang. Buat nombor lah. Buat nombor 2 ke, nombor 3 ke. Lepas tu mula daripada sekira-kira barang wajib atasnya tu. Sebelum tu. Bu nombor situ. Bu nombor atas, bu nombor bawah. Di bawah kata demikian juga. Bu nombor, lepas tu buatlah. Tok tu tahu. Buat nombor. Lepas tu kalau kita biasa buat nombor, kita buat ilah. Alif, lam, kha. Mana sampai habis lah. Lepas tu kat mana lah. Kalau ni kan buat tok tu. Agak tok. Tu kan berubah kita pula kan. Kena pandai-pandai lah. Dan demikian tu ni gapa ni? Pendek, panjang. Demikian juga ni kalau hak sifat hak zat Tuhan nak bicara hak sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus, dak rasul. Demikian juga. Kenapa? Nak cerita sifat wajib bagi rasul, nak cerita sifat mustahil bagi rasul, nak cerita sifat yang harus bagi rasul. Dan pada segala atau pada zat juga, pada zat Allah Ta'ala. Mana bicara ilmu ini, ilmu tauhid, pada segala barang yang didatang oleh Rasul, seperti hari kiamat dan lainnya. Jadi ilmu tauhid nak cerita berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan sifat Rasul, dan berkaitan dengan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Ni paling banyak. Perkara-perkara yang diletak oleh Rasul ni kok. Tak ada. Agama Islam kita ni. Agama ni. Kalau ceritalah perkara-perkara yang bawa datang oleh Rasul ni, termasuk cerita bab zat Tuhan. Rasul buat cerita. Termasuk cerita bab sifat Rasul. Rasul buat cerita sifat Rasul macam mana. Rasul-Rasul yang terdahulunya macam mana. Maknanya semua perkara Rasul bawa. Sini dicerita bab kiamat. Contoh malaikat. Rasul yang bawa datang cerita malaikat. Mana apa? Nak bicara hak malaikat. Rasul bawa kitab. Rasul bawa juga lah. Nak bicara bab kitab. Rasul bawa cerita bab selepas dia mati. Kiamat. Mau bicara tentang ini. Rasul bawa. Dia panggil sam'iyah. Perkara yang dengar yang bawa datang oleh Nabi SAW. Mana kalau kita kata cara kasar, maudhu' bicara ilmu tauhid adalah untuk mengesahkan keenam rukun iman. Itu bicara ilmu tauhid untuk mengesahkan keenam rukun iman. Keenam rukun iman ni semuanya termasuk dalam perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Sebab itulah kedudukan Rasul dalam agama besar. Sehingga kan dalam mazhab Maliki, orang yang menghina Rasul, menghina Nabi SAW, macam terdahulunya Salman Rushdie contohnya, taubat tidak diterima sama sekali, hukumnya kena bunuh juga sampai ke bila-bila pun. Dia kata dia taubat dah, taubat tidak diterima sama sekali bagi orang yang menghina Rasul. Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kita ni taubat 15 ke apa dosa sekalipun. Tapi mazhab Maliki tidak. Tapi hina Allah, mazhab Maliki terima taubat. Hina Nabi SAW, mazhab Maliki tak terima taubat. Boleh jadi besar Nabi daripada Allah. Bukan. Kalau hina Nabi, nak beriman dengan Allah mana? Kita nak beriman dengan Allah mari mana? Nabi yang wayak. Kalau Nabi hina, Nabi kita tolak, Nabi kita cerca, Allah pun tak ada lah. Beriman dengan Allah. Dari mana? Nabi yang wayak. Dan Nabi pun tolak kan? Bukan maknanya hina Nabi, taubat tidak diterima mazhab Maliki. Hina Allah, taubat diterima. Besar Nabi Allah. Bukan. Sebab apa? Sebab perkara agama ni ambil daripada mana? Ambil daripada yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Kalau Nabi yang akan bawa ni hina macam-macam, habis agama tak ada. Tak ada agama. Kena buat agama baru lah. Nak cerita agama lagi. Kalau Nabi ni macam-macam dah dia kata, nak terima agama? Nak terima semayang? Tak betul dah semayang. Kalau tukang bawa Nabi tu tak betul, semayang dia ajar kita pun tak betul. Orang tak betul tu kan. Lepas tu dia cerita bab Allah. Cerita bab Allah nak pakai mana? Nabi tak betul dah tu kan.
Jadi boleh kau pilih hina Nabi, tolak Nabi, habislah dah. Sebab tu mazhab Maliki, hina Nabi taubat sama sekali tak akan diterima. Dia ngaku taubat dah sekalian pun tetap kena bunuh juga. Di Malaysia kita ni ada dak ciri-ciri seumpama tu. Nak cerita bab Nabi ni begini. Nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak memburukkan Nabi. Tapi malangnya bab memburukkan Nabi ni bukan kata kepala-kepala dogok, pakai tudung kadang-kadang. Tapi dia punya tubuh dia kepala dogok lah. Tubuh dia ni. Kepala dogok tu mempengaruhi pakai tudung. Apa kata dia ikut. Jadi kalau cerita-cerita biarlah memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kafir buat itulah. Nabi apa berkahwin bergiam-giam berkahwin dengan Aisyah umurnya berapa-berapa. Oh tu banyaklah pula perbezaan di kalangan ahli sejarah. Ada bahas benda tu. Dia dah bahas tu. Ayat nak merosotkan agama. Tapi kerajaan tak apa bunyi mana. Sebab apa? Bunyi sepatah. Nanti aku saman kamu. Oh, saman dulu. Dah orang agama pun takut nak bunyi. Tengok tu orang tu serundang. Kalau jumpa mana-mana lari. Memang lari, mangsah lari. Tengok tu orang pun. Bukan kata mak kita lari. Kalau jumpa dengan hak binatang tak berakal pun lari. Ini balah mana ni? Hanya jumpa balah ni. Saya tak berani buat. Bunyilah. Tunggu masa. Sama. Akhirnya permada rela. Dia macam hak terdahulu lah. Hak anti hadis itu semua tu. Itu bukan anti hadis. Dia nak tolak agama. Dia nak tolak agama sebenarnya. Termasuk nak menafikan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita ada syahadah kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, jadi Nabi Muhammad jelah. Nabi Musa kita nak buat mana dia kata? Nabi Isa kita nak buat mana? Nabi Adam nak buat mana? Dia pun tolak, tak ada syahadah yang kedua. Dia sebenarnya nak tolak Nabi bukan nak tolak Nabi, nak tolak agama. Syahadah yang pertama je ada, syahadah kedua tak ada. Dan mengaku Nabi Muhammad Nabi, lepas tu Nabi Musa Isa macam mana? Kita bila mengaku Nabi Muhammad tu Nabi, Nabi kita cerita hak Nabi ada. Cerita Nabi lah tu. Sebab Nabi kita cerita kan. Itu semua masuk di bawah perkara yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rukun Islamnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan sehingga kan kita jadi nak saksi Allah dua Tuhan pun ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia nak mati hak Nabi. Hak agama Islam nak terima, Allah nak terima, tapi hak Nabi Muhammad dia nak mati. Mati hak tukang bawa tak ada Allah pun, tak ada lah agama Islam. Dah mati tukang bawa. Mana dengar ni undang-undang yang ada ni memang banyak orang yang anti agama sepam ni boleh ambil peluang. Sebab undang-undang yang tak jelas, mereka boleh ambil peluang. Kalau baca punya etika tulis Pak Nabi, hubungan Nabi dengan Aisyah, hubungan Nabi dengan Hafsah radhiyallahu anha, hubungan Nabi yang nak cerita pula dengan Maryam Al-Qibtiyah, cerita dia nak membangkitkan kecurigaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara seumpama ni, kalau kita tidak mendalami bab sirah, kita pun akan rasa kok mana. Memang kita akan terima ceritaan seumpama tu, tapi ceritaan sebenarnya macam mana. Jadi kita pun akan jadi terkiak-kiak. Hak yang Ali tu memang kita tak terima, tapi dia pusing buat buruk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu sebenarnya hak jalan hak betulnya hak mana. Jadi kita pun kadang-kadang keliru juga. Lepas tu dia ambil peluang untuk
menimbulkan kecurigaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Curiga Nabi ada kalau Nabi itu tak kena, tak betul, tak ada Satu agama lah kena bubar, kena buat agama baru lah pula ni. Mengaku Nabi ya senang lah. Nabi perempuan, Nabi lelaki belaka. Mengaku Nabi perempuan pula, untuk perempuan saja. Ini semua jarum musuh agama belaka. Jarum musuh agama, jarum Yahudi Nasara. Jarum Yahudi Nasara. Apa? Yahudi Nasara hak Nabi kita memang tetap dah musuh utama dia. Nabi kita tetap dah musuh utama dia. Jadi di kalangan orang-orang yang masih lagi mengaku Islam ni lah akan digunakan sebagai alat. Maksudnya memburukkan Nabi SAW. Bila Nabi ini sudah tidak diterima, adalah. Sebab apa? Sebab kita, agama kita ni adalah perkara yang dibawa datang oleh Nabi SAW, sehingga kan berkaitan dengan Allah pun kita ambil mana nak tahu bab sifat wajib, sifat mustahil baru, semua tu datang daripada Nabi SAW. Jadi bicara ilmu tauhid berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, yang perkara-perkara yang datang oleh Rasul. Kalau kita cara kagak berbicara ilmu tauhid adalah untuk mengesahkan keenam rukun iman, dan kita faidatul faraid kita lengkap keenam rukun iman. Tapi nak cerita kita ni, cerita bab sifat Allah, cerita bab sifat Rasul, amalah dimulakan dengan malaikat, kita hari kemudian. Sebab apa? Waktu semua tu duduk di bawah beriman dengan Rasul. Sebab tu kita kaedah sifat 20 ni kan, Allah tu kata selagi tidak lengkap ke 50 akidah, ibadah kita tidak akan diterima. 50 simpulan iman berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, ibadah kita tidak akan diterima. Walahal simpulan iman yang 50 ni hanya beriman dengan Allah dan Rasul. Mana lagi 4 rukun iman? Hak lain-lain tu masuk di bawah 50 akidah. Mana? Masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Mana kalau sebut kata 50 akidah, kita beriman dengan Allah, kita beriman dengan Rasul, berarti kita akan beriman dengan ke-6 rukun iman. Sebab apa? Sebab dah kita beriman dengan Rasul. Malaikat kita Rasul yang ceritakan, barzakh kiamat Rasul yang ceritakan. Maka bila kita beriman dengan Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zahir Islam, berarti lengkaplah ke-6 rukun iman. Walaupun kalau sebut kata tambatan iman, simpulan iman hak 50 berkaitan dengan Allah dan Rasul, dah ke-6 rukun iman terkandung di bawah 50 akidah. Sebab apa? Sebab terkandung di bawah beriman kepada Rasul, terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu pembicaraan ilmu tauhid. Dan faedah ilmu ini dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahuinya selama-lamanya. Walaupun faedah tu pendek je, sebaris tu. Tapi faedah ilmu ni kita nak tekan. Apa guna belajar ilmu tauhid yang nak tekan boleh? Faedah ilmu tauhid ni. Faedah ilmu tauhid ni nak selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah mengaji ilmu tauhid, nak selamat dari kekal neraka. Sebab apa? Kalaulah tidak ada ilmu tauhid, berpegang dengan akidah yang kufur, alhamdulillah kekal neraka selama-lamanya, walaupun pekoh tasawuf someh sekalipun. Itu faedah guna belajar ilmu tauhid. Wallahu a'lam.